Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpah kurnianya kita kembali bersama menerusi rancangan An-Nur untuk keluaran pada kali ini. Dan Alhamdulillah pada kali ini kita ucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kita yang mulia Ustaz Haji Jufri bin Haji Hidup, iaitu Pegawai Hal Ehwal Masjid, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz, ambil berkat. Apa khabar Ustaz? Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Kepada auda penonton yang berada di rumah, kita pada malam ini akan terus memberikan peluang kepada auda penonton untuk sama-sama berpartisipasi bersama kita menerusi tajuk yang kita bawakan dan yang akan kita huraikan dan juga kita kongsikan bersama dengan auda penonton dan juga daripada Yang Mulia Ustaz Haji Jufri bin Haji Hidup. Baiklah. Dalam kehidupan kita pada hari ini, kita juga seringkali melihat akan kemajuan demi kemajuan yang begitu pantas, ya. Dan apabila kita lihat sebermulanya penciptaan baginda Nabi Adam alaihi salam, di mana apabila kita lihat sejarahnya, baginda diciptakan yang awal-awal, kemudian selepas itu baginda terasa kesunyian dan menginginkan teman untuk berbicara. Berarti di sana pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita. Baik, yang akan kita bawakan pada kali ini ialah mengenai dengan bijaksana ketika berkata-kata. Ustaz, ya? Ya. Kalau kita lihat kata-kata ini banyak nih Ustaz. Ya? Kata-kata yang lucu, yang boleh menggelikan hati. Kadang-kadang ada juga kata-kata cinta. Ayat-ayat cinta. Kata-kata hikmah. Ya? Begitu juga dengan kata-kata kesat. Dan juga banyak lagi sebenarnya kalau kita lihat mengenai dengan kata-kata ini. Jadi sebagai membuka tirai perbincangan kita pada malam ini Ustaz, boleh kiranya Ustaz bercerita mengenai dengan tajuk kita ini, iaitu bijaksana dalam berkata-kata. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz pengurusi dan juga kepada auda penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Shadaqallahul azim. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut aw kama qala. Nas'aluka Allahumma sidqan fil qawli wa ikhlasan fil amali wa karamatan fid darain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Ustaz pengurusi dan juga kepada wadah penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama kami panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam ke atas besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan izin dan ainahnya jua sekali lagi kita ni dapat bersiaran secara live di dalam rancangan An-Nur pada malam yang penuh dengan keberkatan. Dan juga sebelum itu saya cukup tertarik dengan apa yang Ustaz katakan tadi, kata-kata cinta. Masya Allah. Masya Allah. Cuma pada malam ini tadi bukanlah bercerita mengenai dengan kata-kata cinta. Karena akan bercerita tajuk An-Nur kita bijaksana dalam berkata-kata. Bijaksana lebih kurang artinya macam kalau dalam bahasa Arab biasa kita ni mendengar perkataan hikmah. Hikmah. Artinya dengan penuh kebijaksanaan. Dan hikmah ini juga kadang-kadang kita ni melihat kepada fatanah, bijaksana. Sebab itu antara sifat yang wajib bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang empat itu sidik, tabligh, fatanah, dan juga yang empat menyampaikan. Artinya sidik, satu benar, amanah, tabligh menyampaikan, dan yang keempat fatanah. Fatanah itu lebih kurang artinya macam bijaksana. Betapa bijaknya, pintarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana nanti kelak memang
kehidupan baginda Rasulullah penuh dengan ujian, tokmahan, celaan dan segala-gala, memerlukan kepada kepintaran, kebijaksanaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Jadi sebab itulah melihat kepada perkara itu macam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam mukaddimah tadi, yang tafsirnya Tuhan memberikan hikmah, yakni kebijaksanaan kepada siapa yang Dia sukai. Dan siapa yang telah diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi bercakap tentang dikaitkan dengan berkata-kata, memanglah pada dasarnya manusia ni pada lazimnya suka bercakap lah. Pet saya panjang-panjang cakap, kadang-kadang macam peluru pun ada, macam machine gun pun ada, mau berhenti-henti. Kadang-kadang percakapan itu bermacam-macam. Artinya belia remaja lain cakapnya, maksudnya berunsurkan yang macam belia-belia lah. Kanak-kanak bercerita manjang juga. Kanak-kanak jangan dilawan. Betul. Kadang-kadang indong bapa lagi sangal. Sudah tak kau berhenti, tak kau bapa kan berehat bani. Sudah kau berehat tu tak mamamu tu. Dan orang dewasa lain lagi. Jadi macam golongan-golongan yang macam ni kadang-kadang lain lagi yang punya kesan ataupun kaitannya sama ada boleh menyinggung perasaan seseorang kah apa dan seumpamanya. Jadi insya-Allah inilah yang akan kita perkatakan, yaitu bijaksana dalam berkata-kata nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz ya. Itulah ya, kadang-kadang kita ni berkata-kata nyoran dosun periksa. Kadang-kadang kalau bahasa Brunei selalunya bercakap kita ni, berkurapa. Baik, kalau kita sambung perbincangan kita bijaksana dalam berkata-kata ya. Kalau muara berarus tiada. Masya-Allah. Takut mati tergigit ikan. Kalau berbicara harus berwaspada. Takut nanti sakit perasaan. Jadi Ustaz, sejauh mana Islam sebenarnya menggaris pandukan kita ni sebagai umatnya agar berhati-hati dalam berbicara ni. Seperti yang hadis Ustaz bawakan sebentar tadi, mungkin boleh dihurai dalam ruangan ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, cukup cantik pengurusi kalian ni macam-macam macam-macam kata-katanya. Kalian ni bermadah berhelah terlagi, berpantun-pantun terlagi. Alhamdulillah, baik dua sampat mengarang-arang tadi. Sebenarnya anda pelangkan dirancang, dikeluarkan ataupun indah saja-saja menghabiskan jawab. Jawab dulu. Silakan. Saya tadi menjawab tapi ada hubung kait dengan jawapan. Ada hubung kait dengan jawapan nanti. Kembang sudah bunga di ladang. Kembang sudah bunga di ladang. Hidupnya tinggi, ada yang rendah. Tentang dua ni lah lebih kurang. Dan memang lidah tidak bertulang. Kerana lidah membawa padah. Memang selalunya lidah ini membawa padah. Tapi maksudnya itu sebenarnya membawa padah itu kalau kata-kata yang dah baiklah. Ditambah lagi kalau indah bijaksana. Ya, kata-kata ni ringkasnya macam kata-kata yang baik, satu cerita. Dan ditambah lagi, up lagi, yang bijaksana tu macam tinggilah. Itu mempunyai mesti memerlukan kepada kepakaran, ilmu, belajar, dan mungkin barangkali terbiasa dengan persekitaran dan juga kadang-kadang masyarakat sekeliling ini mengajar kita ni erti kehidupan. Dengan siapa kita ni bercakap, atau mesti kita kenal juga. Artinya dengan kawan karib, geng kerasnya kita ni, geng basekolah, mungkin bahasanya kesat tapi tidak salah. Kerana memang itulah bahasanya, dekat hati. Dengan orang lain mungkin lain. Itu barangkali mungkin dalam persoalan yang lain ataupun mungkin ada masanya sekarang dalam persoalan yang seterusnya. Tapi sekarang sebab itu kita ni perhatikan betapa Islam itu telah pun memberikan jawapan lebih awal lagi. Artinya bukannya cerita baru bani. Sebab Islam itu sudah tahu dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana tentang kita ni apa joganya. Ilmu yang diberikan kepada kita hanyalah ibarat macam satu titik air di lautan Artinya sedikit saja. Mesti kita ni sentiasa mengkaji dan belajar dan terus belajar. Jadi jawapan itu bijaksana dalam berkata-kata telah pun diungkapkan antara jawapannya dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah rawahul Bukhari wa Muslim.
Dan kita ambil saja yang di atas satu saja. Yaitu hadis daripada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya dua-dua, kalau dikupas sebenarnya hadis ini cukup panjang. Sebab ia dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Artinya bukan calang-calang tu. Sebab orang yang berkata hubung kaitnya bercakapan ini pun mesti beriman, maksudnya beriman itu mesti dilihat orang yang benar-benar beriman tentulah hendak akan macam menyakiti seseorang ataupun orang yang dengannya bercakap. Kena masyarakat sekeliling dijaganya, mesti dijaga. Sebab itu dikaitkan dengan fal yakun khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia bercakap ataupun berkata-kata sesuatu yang baik, yang baik-baik saja bah. Aw liyasmut, ataupun hendaklah ianya diam. Ini pun memberikan kesan ataupun tadi macam memberikan ketani pengajaran. Strict usulnya ni. Dan memang strict. Kalau anda pandai ataupun anda dapat bercakap yang baik-baik, Islam menyuruh, hadis ini menyuruh kita ni supaya diam saja bah. Apa pasal? Kerana kesannya, padahnya kelak nanti akan membawa padah betul. Macam dalam hadis inilah ataupun pantun yang kita ni pakai tadi tu, kerana lidah membawa padah. Artinya kalau anda tentu-tentu bercakap, lebih banyak kesan yang buruk daripada yang baik. Apatah lagi kalau kita ni mengenali hati budi seseorang itu, lagi terpayah. Tapi kalau yang benar-benar sudah kita ni rapat, baik tepet memanjang-manjang sampai siang malam pagi petang dengan geng-geng keras bah. Contohnya macam kita ni dua contoh lah. Contoh. Cakap saja. Kadang-kadang sekajap-sekajap sudah kena sindir, sekajap-sekajap sudah kena marah. Tapi hendak hati, lepas itu relax saja, santai-santai, tenang-tenang ya kanya. Tapi kalau hendak dikenali, satu patah saja, patah perkataan boleh membawa padah sampai bila-bila. Jadi sebab itu berikan kesan. Sebab itu baginda Rasulullah memberikan jawapan ataupun hanya tadi macam lebih kurang maksudnya di sini saranan ataupun panduan supaya hendaklah kita ni bercakap sesuatu yang baik-baik saja. Kalau anda dapat jalan yang paling selamat untuk mendatangkan kesan yang buruk ataupun yang selebihnya, hendaklah kita ni diam. Tapi sejauh mana kita ni dapat beramal dengan amalannya? Bukan senang tu. Sebab di awal-awal kita dikatakan tadi Ustaz di awal-awal kita dikatakan tadi manusia ni kebanyakannya suka bercakap. Dah senang artinya kalau anda cakap itu. Dan ada pisian seorang itu kalau ia indah macam bukan yang menghina tapi maksudnya istilahnya macam baibon menyakat. Munanya mengatilnya. Mengatil menyakat. Dah tersanang tu bah. Di office lain lagi caranya, di satu tempat lagi lain lagi caranya, di rumah pun menyakat tengahnya caranya. Sebenarnya kadang-kadang bahasa kita ni seringkali mendengar orang kita ni seringkali menjawab ataupun berkata-kata bercakapnya baik tu sana tunya, bukan benarnya bukan yang dimasukkannya tunya. Aku kenal aku sudah ya tunya, cakapnya kan ya tunya. Macam tu bah. Cakapnya tapi hatinya baik kali ya. Tu bau yang baik benar tunya. Antara yang paling baik yang pernah aku jumpa ni. Jelamanya macam contoh. Wallahu. Terima kasih Ustaz ya. Saya berpantun lagi ni Ustaz. So, kalau berpantun memang kena jawab. Baik. Auda penonton yang dirahmati Allah, kita akan berikan peluang kepada auda penonton yang berada di rumah untuk berpartisipasi bersama kita. Talian kita berkakam 2384529. 2384529 untuk auda menunjukkan soalan bersama dengan tetamu undangan yang berada di studio siaran. Jadi mungkin belum ada pemanggil Ustaz ya, untuk kita terus bersama dengan penonton kita yang berada di rumah. Jadi kita teruskan perbicaraan kita pada kali ini dalam kita membawakan tajuk bijaksana ketika berkata-kata. Jika ada pemanggil nanti insya-Allah kita akan melayani pemanggil daripada talian yang telah pun kita sediakan. Baik, nampaknya ada menerima pemanggil. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bersama kita? Haji Jai. Haji Jai. Haji Jai buat panggilan dari mana Haji Jai? Rumah pejabat. Dia pejabat. Pakai handphone tak?
Alhamdulillah. Baik, Haji Jai. Teruskan bersama dengan Ustaz. Tajuk kita pada kali ini ialah bijaksana dalam ketika berkata-kata. Bijaksana ketika berkata-kata. Baik-baik kita. Kita nilai di kata-kata kita kalau ada bijaksana. Teruskan Tuan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Biasa ni Ustaz ni tawil ni. Soalan saya Ustaz ada dua soalan anda jawab apa tu? Dua soalan, ya teruskan. Kalau sudah tajam minta maaf ya. Memanglah memang setiap manusia ni memang tanya dapat menafikan tu daripada dia awal, daripada akhir, daripada cakapannya lah. Daripada cakapannya berkata-kata daripada anulah kiranya anulah macam pembagian wang lah kiranya macam tanya anulah pembagilah. Apa tu? Pembaginya tu adakah pembaginya tu macam mana maksud kota macam mana macam halal kah maksud kota macam tapi artinya macam mana lah ni orang macam bergoyak macam artinya macam mulutnya berkata-kata tu juga artinya ni dah tenang lah pasal menagih hutang kinonnya tu satu kata soalan yang kedua apabila tanya sembahyang Ustaz apabila tanya sembahyang okey bakal dapat ini baca-baca ini semua semua lah di kerajaannya tu okey tapi dalam sembahyangnya tu memanglah dalam daripada Allah Taala punya tahu lah tapi artinya tu antara benar kaya tu artinya tu tujuannya ke sana antara artinya tapi dalam artinya tu ada tangannya dalam cara anulah berkata-kata Maksudnya berkata-kata dalam hati. Dalam hati kata-kata maksud kau tu macam mana waktu duduk apa sembahyang apa tu macam-macam tak ni macam mana lah macam daripada mata lah mata dilihatnya macam-macam Handal kita teh. apa ni tu kira pendudukannya tuan dah lah Baik. pendudukannya lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Zai. Baik, itu dia Tuan Haji Zai menyentuh mengenai dengan katanya menagih hutang. Kadangnya ia ni rasanya lurus ni. Maksudnya cacat Ustaz. Contohnya macam orang bagi dua contoh dia bagikannya ni. Orang bagi barang, ini kata-kata halalkan dah halal. Akhirnya ditanya juga halalkan ni yang si orang bagi ni. Contoh. Dan yang kedua tu tadi contohnya macam menagih hutang. Bila pembayarannya? Rasanya lurus itu menagih hutang. Ya, apakah ianya akan memberikan satu kesan yang kesat terhadap orang yang menerima kata-katanya? Itu soalan yang pertama. Yang soalan kedua kadang lagi kita. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Bagus peluang soalannya. Bagus. Memang bagus. Maksudnya dekat Dengan ketani, kehidupan. Dengan ketani, masyarakat ketani. Betul. Dan ketani itu maksudnya adalah semestinya ketaniannya di Brunei ya. Saya yakin perkara yang sama di seluruh dunia lah. Sebab persoalan ini persoalan menyeluruh, umum. Umum. Sebab itu apa yang penting bagi kita ni, pertama sekali kalau saya lebih suka untuk mengenali siapa yang memberi itu bang. Ia boleh ditebak ataupun boleh ditekannya kita ni. Contohnya katakanlah yang membagi itu seorang yang hatinya bersih, maksudnya hatinya bersih itu kita ni kenal. Oh ini alhamdulillah ni orangnya baik ninya, orang beragama lagi nya, rajin lagi nya dan kita ni kenal lagi, ini pun suka bersedekah. Jadi tentulah kita ni yakin insya-Allah ini ambil baik husnuzan dengan keadaannya, dengan zahirnya yang nampak halal ni insya-Allah. Yang tadi tanya-tanya ada masalah. Ada masalah halal. Tapi sebaliknya ada kalanya memberi kesan arah ketani sehingga ketani sebagai pemberi penerima maksudnya macam kan makan pun jadi salah-salahan. Kerana ketani kenal ragu, istilahnya ragu. Kerana ketani kenal pemabuk Malaysia ni contohlah. Pemabuk ni ada kebilangan lagi perkelahian lagi. Jadi dah lagi bekerja contohnya lagi tapi mempunyai duit yang banyak. Ini pun boleh sahaja jalan berhati-hati untuk seorang itu indah memakannya. Bagi saya dalam satu sudut dah salah. Kerana ia punya kuat, ia punya sangkaan payahkan macam ialah sebab banyak menjurus payah mengilak sebab
orangnya macam mana, sifatnya macam mana, satu ndak lagi bekerja, tapi tiba-tiba lancar saja bah pemberian itu usin itu bah. Dari mana? Semacam itu bah. Jadi dua sudut yang berbeza. Kalau dicakapkan, pasti manusia ni suka, ada kalanya sebagian orang cepat untuk mengambil negative thinking bah. Yang negatif saja. Kalau dia suuzan. Kalau bahasa Arabnya suuzan, masya-Allah. Dia patih. Baru belajar. Baru belajar. Bukan baru start tah. Ya betul. Jadi kalau ia bertanya, pasti akan lebih banyak mendatangkan keburukan. Katakanlah sebagai contoh, haji yang memberi saya sejenis hidangan ataupun makanan. Kan saya begitu tanya, untuk apa? Sebenarnya aku tanya, halal kan ya? Bida soalnya tu. Pertanyaan itu pun beda. Indah nyaman telinga mendengar bah. Jong-jong terabang karang makanan itu. Orang sensitif tu Ustaz. Terabang. Segayanya kawan ninya. Geluan kawan ninya. Kau tangannya kan halal. Jadi pasti ia lebih banyak membawa kepada keburukan. Sebab itu terlalu jarang kita ni mendengar. Dah tahulah kalau yang bertanya Haji Jailani selalu mendengar ataupun terbiasa dengan maksudnya terbiasa tu maksudnya selalu mendengar lah yang saya maksudkan itu. Kalau saya sendiri jujur sehingga tahu rasanya belum pernah. Kecuali dalam nada bergurau senda. Bergurau senda maksudnya dengan kawan-kawan karib. Halal kan yang bagian ni. Nah, ni ayam ni mah. Itu dalam nada bergurau senda. Tapi secara umumnya saya yakin perkara itu tidak pernah saya mendengar lah. Sebab itu berhati-hati dalam berkata-kata, lebih baik jalan paling selamat. Artinya jangan sampai membawa keburukan ataupun mengundang padah apabila mengungkapkan kata-kata. Baik kita dengan pertama sekali, apa yang penting bagi kita ini sebenarnya berterima kasih. Orang memberi kan? Terima dulu. Kata pepatah, orang memberi kita merasa lah. Tadi kita ni rasa alhamdulillah. Teman-teman sekali kita ni menerima dengan tanda kasih, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kata-kata yang manislah itu lebih bagus daripada kita bercakap yang tentu-tentu itu. Sebaliknya macam contoh yang saya bawakan tadilah, artinya pandai-pandailah kita memikirkan keadaan-keadaan tertakluk kepada keadaan-keadaan seseorang itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Artinya kita ni ia ikut situasi betul Ustaz. Ikut situasi dan juga suasana. Seperti sesuai dengan hadis yang Ustaz bawakan tadi itu, fal yakul khaira aw liyasmut. Kalau rasanya bukan baik, tadi kan mengatakan itu diam saja, terima. Yang tapi penting, umumnya orang membagi mesti kita terima kasih. Itu umumnya. Ndak kira siapa yang sebaiknya Islam ini pun mengajar kita ni adab. Orang memberi terima kasihlah, orang bagi salam. Contohnya macam membagi salam lah. Ndak kan orang yang pemabuk bagi salam, maksudnya dalam keadaan yang dah mabuk lah. Walaupun kita ni kenal yang bagi salam. Assalamualaikum Tuan Haji. Malas ke pemabukan ni, malas ku jawab. Mana dapat tu Islam pun dah nyuruh macam tu. Jadi orang beri salam jawab, ndak kira siapapun mereka. Lain halnya orang yang bukan Islam, itu cerita lain lah. Ya, terima kasih Ustaz. Dan soalan yang kedua tadi Ustaz ya, sementara kita menantikan pemanggil kita menjawab soalan yang kedua tadi Ustaz. Katanya yang kedua ni mengenai dengan ketika sembahyang, hatinya berkata-kata ni Ustaz. Bagaimana kedudukannya ni Ustaz? Okey, alhamdulillah. Sebelum itu saya terlupa tadi dikaitkan tadi soalan yang pertama pasal hutang. Hutang. Ini cantik. Alhamdulillah. Kalau menjawab juga. Saya menjawab. Sebab ianya berada dekat dengan kita, bah. Sebab kenapa kita ni kan jawab juga soalannya, ada kalanya manusia tu serba salah, bah. Serba salah. Kali pertama apabila dia menagih lah istilahnya, kalau punai menagih hutang dengan kata-kata yang manis, dengan macam kita ni pertanyaan yang baik-baik. Alhamdulillah Tuan Haji, bila kita akan membayar ni, ni berguna usin dah, jom mau dah, jom merati dah, jom bayarnya. Balik-balik akhirnya kadang-kadang timbul satu ungkapan yang up lagi sedikit. Bila kita akan bayar ni kan, nada pun berubah. Berubah Pak. Kadang itu berubah ataupun berlaku tidak dapat disalahkan kepada orang yang menagih itu, bah. Sebab ianya berpunca, ada kalanya berpunca daripada sifat orang yang ditagih itu juga. Maksudnya orang berutang lah. Tidak mau bayar, artinya dengan nada ni, tidak mau. Jadi mungkin barangkali dengan adanya sedikit perubahan, dengan strike-nya kita ni, dengan tegas mungkin dia akan membayar setelah itu. Jadi sebab itu, artinya macam kita ni
tidak dapat diserahkan 100% kepada orang yang menagih itu lah. Imbang-imbang je. Berimbang-imbang. Sebab kita ni pun faham bah. Faham sudah tah diutangkan itu memerlukan duit kita ni yang mungkin sahaja kita ni berguna duit itu. Ada perancangan sudah. Ada perancangan dan pun berguna pada masa ni, mungkin pada masa akan datang. Tiba-tiba selang beberapa bulan dah jadi bayar. Setahun pun apa lagi. Jadi batang hidung pun dah nampak. Nyorong bunai je dia. Jadi berhati-hati dengan perkara yang macam ni. Jadi berhutang ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang macam general lah. Terlampau banyak. Akhirnya ada kalanya kita ni mendengar boleh membawa kepada perkelahian, pertelingkahan. Kerana sebabnya sebenarnya dia semestinya kepada orang yang bercakap yang memberikan hutang, ada kalanya disebabkan oleh orang yang berhutang itu sendiri. Intinya ialah pandai-pandailah macam manalah keadaannya. Yang pasti adalah sampai kepada berkelahi sampai bertumbuk itu bukan juga satu perkara yang disuruh. Anda suruh dalam Islam. Macam mana pun kalau anda bayar, Islam dia juga menghalalkan boleh ditumbuk. Katakan hajian ini nak bayar setahun sudah 2 tahun dia kutumbuk dia pedulinya. Bukan jalan penyelesaian sebenarnya. Islam dia juga menyuruh. Wallahu. Ya, terima kasih Ustaz. Yang kedua tadi pasal sembahyang. Pasal sembahyang. Sebenarnya lari sedikit pulangnya. Tajukan sebab bijaksana dalam berkata-kata itu maksudnya dalam percakapan kita ni seharian, maksudnya dengan orang, dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan ibu bapa ataupun lagi mesti bijaksana tu. Betul. Anak dengan ibu bapa tu jauh tu. Ibarat langit sama bumi tu. Tak ada sekali-kali anak itu akan dihalalkan ataupun dibolehkan untuk menungking. Pedulinya bapakku yang dulunya. Ya yang awalnya, ya tinggi suaranya lagi ku tingginya. Jadi dia dapat tu. Sebagai anak dia dapat. Tapi yang ini dalam sembahyang, anda mengapa? Kita ni jawab saja. Sebenarnya ia lebih menjurus kepada anda khusyuk benih sebenarnya bah. Betul. Sampai membawa kepada bercakap dalam hati sampai terlihat kiri kanan itu bah. Maksudnya barangkali itu contoh sajalah. Maksudnya terlihat kiri kanan. Bukan jauh sembahyang ni ada pendapat membayarnya ada canggih rendah ada canggihnya. Jadi macam-macam berkata-kata dalam hati sebenarnya bukanlah apa yang kita dimaksudkan. Tapi sebenarnya dalam sembahyang pun mesti kita ni khusyuk, wajib kita ni khusyuk. Artinya mesti kita ni konsentrate benar-benar kiri kanan itu sebenarnya nanti dipeduli itu. Kita ni konsentrate benar-benar supaya lebih mendatangkan pahala yang lebih banyak. Karena memang saranan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang dalam keadaan yang khusyuk. Kalau tidak rugilah kita. Barangkali pahalanya terlampau sedikit kah atau terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita ini dituntut untuk menunaikan sembahyang dengan bersungguh-sungguh. Baru akan ada kesannya. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau agaknya syukur-syukur, ditakuti kesan ataupun kemanisan ibadah sembahyang itu sudah sampai. Allah. Terima kasih Ustaz ya. Ustaz tadi terkeduhung menyebut mengenai dengan kesan ini. Kalau kita ni lihat juga Ustaz dengan kata-kata ini kadang-kadang seperti yang Ustaz katakan dan juga kongsikan kadang-kadang dengan kata-kata itu mudah tertulis. Itu kata-kata tu. Kata-kata tu. Tapi bukan dia bijaksana tu. Tapi dia bijaksana tu. Dia terlampau hati-hati. Ya. Kadang-kadang kata-kata ini mudah tertulis hati. Ya. Dengan kata-kata akan berlaku seperti yang saya katakan persengketaan. Kerana mengenai hutang juga itu berlaku persengketaan. Sebab salah ambilan. Mungkin dengan kata-kata boleh juga merangsang seseorang. Contohnya kata-kata motivasi, merangsang seseorang. Jadi walau apapun sebenarnya setiap yang kita lafazkan ataupun yang kita ungkapkan itu mempunyai kesan dan akibat. Jadi Ustaz, bagaimana pula akibatnya ni Ustaz? Kalau kita menyentuh mengenai dengan bijaksana dalam berkata-kata. Baik Ustaz, sebelum itu kata penerbit kita ada menerima pemanggil Ustaz. Dah jadi ya? Kadang jadi kita jawab. Itu soalan yang wajib dijawab tu. Dan kita jawab dulu lain pemanggil kita yang berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bersama kita? Yati. Yati. Yati buat panggilan dari mana? Dari Kuala Belait. Kuala Belait? Ya. Baik, teruskan bersama dengan Ustaz Yati. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Akan bertanya, apa perlu kita ni lakukan khususnya untuk sahabat kita ni lah. Kira macam lama ni Bebon Indah pernah mengambil hati. And then baru-baru ni berubah dia. Indah suka Bebon apa.
So macam mana kita ni kan macam bijak dalam menangani perkara-perkara yang macam ni lah. Ya. Itu saja Yati. Ada. Okey. Terima kasih Yati. Okay. Baik, seperti yang kita akan ni Ustaz. Kalau dulu on bah sama kita ni babon. Sekarang ni dah on. Contoh. Seperti yang Yati katakan. Betul ya Yati ya? Kalau dulu on, tapi sekarang ni macam sensitif bah, mudah sensitif. Terkidum sedikit pun terasa hati. Belum lagi berkata-kata tu Ustaz. Contoh. Silakan Ustaz. Ya. Okey, alhamdulillah. Pertama sekali Islam mengajar kita ni untuk sentiasa berbaik sangka. Dan Islam juga mengajar kita ni supaya sekali-kali jangan berburuk sangka. Itu bukan senang tu martabatnya ataupun kedudukan yang untuk mempraktikkan perkara ni bukan senang sebab ia memerlukan kepada keimanan. Kalau iman itu tipis, ia tak makanya mudah mengambil hati dia itulah inilah. Sebab itu Islam mengajar kita ni mula-mula sekali sentiasa berbaik sangka dan seboleh-bolehnya jangan mudah buruk sangka. Artinya dua keadaan tu berkait rapat. Artinya berbaik sangka tu artinya ambil baik saja bah. Itu baru ya cantik. Artinya sentiasa baik saja. Ia membagi contoh kaitkan dengan persoalan tadi. Ia membagi kita ni alhamdulillah baiklah. Kita ni ambil ya ni rezeki ni. Bukannya macam seorang tu bersedekah, seseorang orang yang melihat akan berkata dalam hatinya ataupun diceritakannya orang sagai je senang ni. Kan sedekah agaknya macam tu orang lain dah pandai bersedekah. Jadi buruk sangka. Inilah sebenarnya berkait rapat dengan soal hati. Soal hati, bukannya nama lagu tu. Artinya soal hati itu macam kadang-kadang berkarat disebabkan oleh kurangnya iman dan amal atau sebenarnya itu Sebab itu bagi mereka yang beriman, dia akan sentiasa mengambil perkara itu yang baik-baik saja. Termasuklah kepada persoalan tadi. Selain daripada jawapan saya itu, yang saya maksudkan, selain daripada jawapan tadi itu, ambillah berkemungkinan pada ketika itu ia dilanda masalah musibah ataupun apa-apa hal lah yang mengalihkan daripada kita ni berburuk sangka. Itu yang lebih bagus tu. Artinya ambil-ambilan yang husnuzan, yang baik sangka. Tidak mengapalah barangkali bukan dia cun time tu time sembahyang aku bercerita contohlah sekiranya marah dia ataupun time yang sama lakinya suaminya tiba-tiba pun cakap pasal girlfriendnya contoh atau marah pandang tu atau kemarahan tu atau kepisan tu atau kan cubaan tu atau bukannya cubaan tu bukannya kan ini siapa kan ninya hari tu aku jumpa jadi berhati-hati dalam berkata-kata tapi di samping itu contoh persoalan tadi tu bagi kita ni jalan lebih selamat. Islam memberikan kita ni panduan dan pengajaran supaya berhati-hati dalam berkata-kata tapi dalam masa yang sama apabila orang itu bercakap ataupun berkata-kata ambil yang baik adalah jalan yang paling selamat. Contohnya macam singkirkanlah perkara-perkara yang dah bagus itu Contohnya itulah jangan tersian itu. Andangnya tu mulutnya tu andangnya jahat tu akalnya seorang betul api kawan lagi ada. Jadi itu sebenarnya yang dilarang atau yang dibolehkan dalam Islam lah. Tapi macam saya katakan tadi sebenarnya bukan senang apa yang akan diperkatakan bukannya senang kan bercakap. Kadang-kadang ia memerlukan kepada keimanan dalam diri itu sudah ada jawapan. Kalau alhamdulillah mereka yang sudah terbiasa dididik daripada damit oleh indung bapa untuk bercakap dengan yang baik-baik, insya-Allah akan terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa dididik daripada damit sampai ke besar, biasa sudah macam yang negatif tengahnya, itu payah. Payah. Artinya sebab itu, tapi kalau digilap benar-benar, insya-Allah belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Ini kan pula yang iman itu ia boleh bertukar. Ia boleh berubah. Insya-Allah. Berubah. Kalau dalam hadisnya kita ni macam hati itu ia cepat berubah saja. Macam samalah macam persoalan tadi ditakuti pada ketika itu barangkali ada perkara-perkara yang indah menyebabkan hatinya tenang sehingga ia boleh menganggap yang baik bagi kita ni ia menganggap satu yang jahat. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Tapi saya ada tertarik juga Ustaz dengan contoh yang Ustaz katakan ini. Seperti yang pemanggil kita tadi Yati itu katanya ia dah sama macam dulu banyak. Kalau dulu Baibuna tu in tetapi sekarang ni indah in. Salah kata Ustaz contohnya. In tadi on, ini in macam-macam ni. Ya macam banyak istilah.
Ya kalau dulunya bercakap beresponnya, dia marahnya. Ni Jangan diresnya. Dia responnya marah banyak. Jadi Ustaz, kalau sekiranya lah Ustaz, ini pandangan lah Ustaz. Apa kata Ustaz ni Ustaz, pandangan Ustaz? Kalau sekiranya macam dia ambilnya satu inisiatif, baginya bijaksana lah dan berkata-kata. Dia ambilnya satu inisiatif, bertanya dia slow talk macamnya. Wangnya, ni macam berubahnya dulu. Macam okey kau nya sama kaminya, kerana ni macam lain banyak. Bagaimana pandangan Ustaz? Kalau yang mengambil inisiatif macam itulah. Okey, alhamdulillah. Kalau untuk jawapan saya, kalau kena pada tempat dan masanya, saya rasa ini adalah jalan langkah yang paling bijak. Bil hikmah tu? Bil hikmah, langkah yang paling bijak. Apatah lagi kalau kita ni kenal orang yang kita ni cakapkan ataupun orang yang kita ni tanya tu kawan. Ya. Bagi saya kawan rapat ni insya-Allah ada masalahnya. Kerana kalau kita ni rapat benar-benar dengan seseorang, walaupun kita ni berkelahi, ia cepat sedikit cepat berbalik. Jangan orang yang macam dalam kontak, macam contohnya masyarakat yang sentiasa bermujabalah ataupun berkomunikasi dengan di antara orang awam dengan pejabat kerajaan ataupun apa saja yang berbentuk macam berjumpa dengan pegawai-pegawai tertentu, itu lain sedikit tu bahaya tu. Bahaya kerana sekali saja boleh terus memberikan kesan apatah lagi sehingga dimasukkan ke dalam laman-laman media-media tertentu, laman-laman sesawang apakah semua sekali. Itu bahaya tu. Sebab itu barangkali itu lebih memerlukan kepada kebijaksanaan dalam berkata-kata. Kalau yang jenis macam ni dengan kawan ni, ungkapan ni saya cukup tertarik. Langkah yang paling bijak ia akan bertanya. Jangan sampai ia berlautan panjang Sebab namanya kawan kan. Contoh macam saya dengan Ustaz Pengurusi mungkin kawan sudah. Alhamdulillah, bukan lagi mungkin dan memang kawan. Jadi kalau ada masalah, ya apa kan yang marah Joko ni. Ya tu okey jua ni kenapa dia undang ni. Jadi mungkin dia akan bercerita hantanya bukan punya masa ni ialah krisis pada macam keluarga apa sebab itu kadang-kadang bercelaru pikiran macam itulah. Jadi penjelasan itu penting juga. Saya merasa lebih bagus untuk berterus terang dalam keadaan ini dengan hikmah. Sebab itu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jika perlu berikan nasihat. Jangan bertelingkah wajadilhum billati ahsanah. Itu maksudnya barangkali kita ni boleh macam bertelingkah itu maksudnya bukan bertelingkah tapi berbincang-bincang. Dia bertukar-tukar. Betul. Bukan masalah ni masalahku. Cuma ni cuba takau jadi berikan ialah nasihat kah ataupun teguran dan seumpamanya. Tapi bagus tu. Yang jenis itu saya lebih suka. Dalam satu keadaan saya lebih suka untuk berterus terang kerana kebanyakan masalah boleh selesai apabila diungkapkan dengan berbincang. Itu maksudnya terus teranglah tu dengan mesyuarat, bisyura. Kalau dipendam saja payah dah mau selesai. Sampai bila-bila pun ditakuti tidak akan selesai. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Dan bagaimana, apakah kita masih ada menerima pemanggil ataupun tidak? Okey, baik. Kita belum ada yang cuba menghubungi kita untuk mengajukan soalan mengenai tajuk kita pada kali ini, bijaksana ketika berkata-kata. Berbeza itu kita tidak ada tu macam kasar bunyi. Kita tidak ada. Artinya macam delaku itu. Macam delaku itu. Kalau belum ada, ini pemahaman ini penting ni Ustaz. Pemahaman ini penting ni. Itu pemahaman. Itu bahasa. Untuk tadi memahami. Laras bahasa kesannya ni kalau macam ketani bersama dengan kawan-kawan seperti yang Ustaz katakan tadi, kalau orang bertanya hukum lah contohnya. Terusnya apa hukumnya kan? Okey tu bro, relax saja. Kalau orang biasa tak? Biasa. Tapi kadang-kadang ni Ustaz, katanya ni bercakap sudah dengan baik, Pak. Baik, kadang-kadang tadi adalah gurau senda sedikit. Tapi pengambilan orang ni lain, Ustaz. Pengambilan orang seperti yang Ustaz katakan susah, tadi mana tahu hati seorang-seorang. Kadang-kadang tadi menganggap selambut bahasa sudah dicakap itu. Selambut bahasa. Masya-Allah. Macam tu lain, tapi kasar je lah kena ucap. Jadi bagaimana itu pandangan ni Ustaz dalam perkara ni? Sebab itu ada dalam satu ungkapan rambut sama hitam, hati berlainan. Lain kita. Tapi saya lebih suka kenali seseorang itu, Bang. Kenali seseorang itu maksudnya dengan siapa kita ni bercakap. Lepas satu orang itu bercakap, mesti kita ni kenal. Katakanlah si A, si Fulan bin si Fulan. Kita ni kenal sudah ia ni
memang jenisnya straight. Okey, macam tu bah. Ya. Ia straight, artinya kalau ia akan menjawab straight ataupun kalau ia akan bercerita straight to the point sudah. Kalau macam ada sedikit gurau senda tu, dia tak suka tu. Macam tu bah. Mesti kita ni kenal tu. Ada jenis orangnya memang yang suka macam baibun sedikit, dia baibun. Kalau orang bertanya pun kadang-kadang baibun, dia just sekejap. Lepas satu dia jawabnya. Jadi kenali maksud saya, apa yang ia ibunkan itu, kalau orang itu kenal, ia bukan yang memperlekehkan tu. Kerana itulah stylenya. Kalau bahasanya style. Maksudnya atau caranya. Atau mungkin pendekatannya. Pendekatannya. Dia kira sama ada ketani di sini di Brunei Darussalam dan saya yakin di negara-negara luar pun ada jenis yang macam mana. Jenis perbezaan itu walaupun dah sama tapi seakan-akan macam kesamaan itu ada. Yang di luar negara jenis orang ini cuma tu. Kalau yang menjawab straight, kalau dalam nada soalan dan jawapan lah. Perkara tu boleh kita ni rujuk. Macam dalam mafhum cerita, maksudnya cerita pernah satu riwayat ketika mana Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang perempuan tua. Dia pernah, ya Rasulullah, apakah dalam syurga tu ada orang tua-tua? Dalam syurga tu ada orang tua kah? Jadi lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya dalam syurga tu hanya orang yang muda-muda saja. Betungkal je tu. Macam seakan-akan soalan ini sebenarnya ya serius bah. Tapi jawapan baginda Rasulullah pun serius tapi dalam nada sebenarnya gurauan. Nabi itu kan kita ni macam mengabakkan sikit itu bah. Macam tu bah, bagi suspend sikit bah, bagi suspend. Jadi perempuan tua tu pun menangislah sebab apabila Nabi menjawab memang ada orang tua, ia dah termasuk syurga ni. Ada tu masuk syurga ni. Anggapannya. Tapi benar pulang lurus. Tapi setelah itu selang beberapa ketika ataupun beberapa saat lebih kurang lah kalau mafhum, kalau untuk lebih mudah lah baginda Rasulullah kita, orang yang masuk dalam syurga tu orang muda-muda saja. Maksudnya orang yang tua-tua tu akan dimudahkan semua. Jadi memang orang tua-tua pun masuk syurga tapi dalam keadaan yang mudah. Itu adalah kelebihan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni melihat di sini, kalau Nabi menjawab setelah itu orang muda-muda sebenarnya untuk tua pun dimudahkan. Mungkin saja kalau orang yang buruk sangka ia akan mengambil yang baik yang awal itu. Tadi aku jawab sudah kan dapat kita muda dah dapat. Artinya macam tu bang. Jadi ambilan yang dah baik. Jadi sebenarnya ada keadaan dan ketikanya kita ni boleh bergurau senda. Tapi yang paling penting yang kan saya tekankan tadi itu kenali seseorang itu. Atau bagi saya lebih selamatlah. Katakanlah macam saya kan. Saya bertanya kepada si Fulan bin si Fulan. Jadi saya kenal ini andangnya paibun ni jenisnya orang ni. Jadi setelah ia menjawab, dibunkannya juga memang kita ni kenal bukannya akan memperlekehkan. Kerana itu adalah caranya juga. Jadi yang paling penting juga sebenarnya, sebelum saya terlupa, paling selamat, andai kata berlaku kepada seseorang, Islam juga mengajar kita ni supaya jangan terlalu mengambil yang tidak baik. Maksudnya, andai kata berlaku kepada seseorang, katakanlah kepada saya, anggaplah itu sebagai ujian kah, ataupun yang kita ni macam dugaan kah untuk kita ni, dugaan, ataupun yang paling penting kita ni berbaik sangka sajalah. Jalan paling selamat berbaik sangka. Kerana nanti sekarang setelah itu kena jawab je soalannya. Mula-mula itu bah, kinin kiri kanan, satu terjawab hukumnya ani. Pendekatannya lain. Pendekatannya tu lain mesti. Mesra alam sikit. Mesra alam. Terima kasih Ustaz. Nampaknya ada penonton dan juga Ustaz ya, kita berada di penghujung pertemuan kita pada kali ini. Tajuknya sebenarnya belum banyak dihurai ni ya, mengenai dengan bijaksana ketika berkata-kata. Jadi apabila kita menyentuh mengenai dengan berkata-kata, ianya berkaitan dengan ungkapan. Kita belum lagi menyentuh mengenai dengan teks-teksnya, tapi kita tidak akan membawakan dianya di sini, tapi kita cuba sebagai kesimpulan ni Ustaz ya, mengenai dengan ungkapan yang menggunakan lidahnya. Ya, apakah saranan dan juga nasihat Ustaz sebagai penutup ni Ustaz? Hanya tinggal 4 minit untuk Ustaz menjawab dan mengongsikan bersama dengan ada penonton yang berada di rumah. Bagaimana kita berusaha untuk bijaksana ketika berkata-kata menggunakan lisan ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Macam saya katakan tadi, kita ni bercakap, bercerita ataupun berkata-kata, lihat kepada situasi, keadaan
dan juga kepada seseorang. Ia Ya. akan sama. Mhm. Ia akan sama. Macam ibarat seorang murid dengan guru. Seorang murid dengan guru tentulah mesti dengan penuh adab-adabnya. Walaupun ia mengatakan aku bebunnya cibunya, tapi bukan pada tempatnya. Ya. Kalau bebun yang berlebihan itu garanti tidak dapat juga, tidak boleh, tidak dapat. Ia bukan kedudukan, bukan tahapnya bah. Dengan timingnya tidak dapat bah. Karena tahap guru dengan anak murid itu jauh. Sama aja macam yang saya katakan tadi di antara anak dengan indong bah. Mana boleh anak itu terlampau bebas yang saya. Jadi termasuklah dengan lidah. Lidah pun sama juga. Lidah ini sebenarnya dengan lidah inilah ungkapan macam ibaratnya kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Ataupun ungkapan lagi kadang-kadang kerana mulut ada istilahnya orang sagai je mulutnya anda belesen, anda bensuran kah? Macam kereta je bah. Nya ada bensuran. Artinya macam-macam lah ungkapan-ungkapan mulut tadi sebenarnya memainkan peranan. Sebab itu pernah satu ketika secara ringkas kisah Luqman Al-Hakim pernah disuruh oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Setelah itunya lepas itu kau pisahkannya. Ini ringkasan cerita dipadatkan. Kau pisahkannya, ambilnya dua benda yang paling baik, dua daging yang paling baik. Jadi diambilnya hati dan juga lidah. Dan setelah itu untuk kali kedua disembelih lagi dan tuannya pun beritahunya kau ambilnya benda ataupun daging yang paling buruknya. Tetap yang sama diambil hati dengan lidah. Jadi dua yang sama. Kadang yang tadi yang baik, yang ada yang buruk. Jadi setelah itu ia pun heran, mana bolehnya sama juga. Jadi dijawab ringkasnya sebenarnya lidah ini sebenarnya kalau berkata-kata dengan yang baik, ia akan jadi baiklah. Dan dengan lidah juga kalau bercakap yang buruk, ia kan pasti akan mendatangkan keburukan, apatah lagi mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala hati berperanan. Hati ini sebenarnya kalau hati orang itu beriman, berkaitan dengan iman, biasanya ia akan mengungkapkan kata-kata yang baik. Memang orang yang beriman selalunya ia akan berkata-kata dengan hikmah, dengan bijaksana, berbanding dengan orang awam yang barangkali imannya jauh ke bawah sedikit, ditakuti kadang-kadang dia bertapis disebabkan kurang ilmu dan kurang iman tadi itu. Tapi ringkasnya apapun, berhati-hati dengan kata-kata karena lidah boleh saja membawa pada. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz ya. Itulah audio penonton yang dirahmati Allah. Mungkin hingga setakat ini saja kita dapat bersama. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara apabila kita mengatakan mengenai dengan berkata-kata ini. Kata-kata dengan hati, kata-kata dengan ungkapan lidah, itu dua perkara yang telah pun disentuh oleh Yang Mulia Ustaz sebagai kesimpulan. Jadi terpulanglah kepada kita sebagai individu untuk menilai dengan akal fikiran yang telah pun diberikan kepada kita, menilai kata-kata yang baik, kita tapis dengan otak kita, ya, untuk kita ungkapan ataupun kita lafazkan. Terima kasih Ustaz. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan apa yang telah pun kita kongsikan ini dapat memberikan satu nilai tambah kepada kita semua untuk terus berhati-hati dalam mengungkapkan kata-kata. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.